Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ataupun tengah hari Jumaat ini kita sama-sama dapat bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal pada halaman 236 menyambung kepada surah Yusuf, surah ke-12 yang penuh dengan tragedi, penuh dengan kehibaan, penuh dengan kesayuan menemani kepada masa kita berada di rumah ini ataupun pada zaman PKP lockdown yang masih berlaku, yang kita harapkan ia menjadi penawar kepada kita semua. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Salam penghulu sekali hari Ustaz. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Sihat saya. Sihat alhamdulillah. Ya, kita bersyukur Ustaz ya. Kita ditemankan surah Yusuf kali ini. Saya sebenarnya sempat semalam semak balik surah Yusuf tahun lepas yang sudah pun kita bincang. Betul Ustaz. Ya, tetapi surah Yusuf tahun lepas kita bincang dalam masa 4 hari habis. Betul Ustaz. 12 muka surat ya, dan kali ini berbeza dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang ada, jom kita baca surah Yusuf ini. Surah ini sebenarnya adalah cerita adik-adik sekalian. Ya. Dan bagi abang-abang ya, bagi ibu ayah bila sudah pun menjejak umur 20, 30, 40 tahun, ini adalah kisah tuan-tuan. Dan bila katakan kita berumur 50, 60 tahun, ini kisah kita juga ya, di mana Allah melambung Nabi Yusuf ya dalam ombak badai kehidupan ini adalah untuk membawa kepada satu perkara yang indah ya di dunia ini, apatah lagi bila sampai ke akhirat nanti. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 236, iaitu pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6, mimpi Nabi Yusuf ya, dan tafsiran Nabi Yaqub ayahnya terhadap mimpi si anak yang berujar ya, yang bercakap dengan si ayah. Ini yang kita lihat pada 2 ayat, dan kemudian pada ayat 7 hingga 10 kita akan melihat bagaimana rancangan membuang Nabi Yusuf ke dalam telaga. Itu kita akan lihat sehingga ayat yang ke-10, dan kemudian pada ayat yang ke-11 hingga 14 bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf bersekongkol dan melakukan penipuan kepada ayah mereka ya. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 5 hingga 9. Jangan lupa kita baca doa Ustaz ya. Yes, Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah mudahkan kita, menambah ilmu kita, makin dekat kita dengan Allah pada waktu ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Puan Fazilah Ismail doakan saya dan keluarga pulih dari COVID-19 Ustaz. Semoga dengan barakah Ustaz-Ustaz dan sekalian para penonton semuanya di hari Jumaat ini kami pulih sepenuhnya. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin. Amin ya rabb. Jadi insya-Allah Ustaz ya, kita mulakan surah yang saya kira kita pernah bertanya Ustaz, ataupun saya tak ingat, mungkin Ustaz pernah bertanya dalam ruangan Facebook kita, apakah surah pilihan tuan-tuan dan puan-puan sahabat semua, dan ramai sekali yang antaranya menjawab surah Yusuf. Wah, subhanallah. Maka hari ini kita sampai halaman yang kedua surah Yusuf, iaitu di halaman 236. Kita nak baca permulaan ini Ustaz. Ayat yang ke-5
sehingga ayat yang ke 9. Dan hari ini juga dalam halaman ini juga ada istimewa satu kalimah, ada permata. Ada permata Ustaz. Bahagian kedua kita nanti. akan kongsikan bahagian kedua nantikan. Kita baca dulu ayat 5 hingga 9 dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-5 hingga 9 Ustaz ya. Kita memulakan semalam, kita sudah pun memulakan surah Yusuf, surah Makkiyah, surah yang memberi pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berada di Mekah, di hujung-hujung dakwah Nabi itu, kerana beliau kepergian isteri dan juga bapa saudara yang disayangi, dalam masa yang sama menghadapi pelbagai cabaran. Allah memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cabaran yang ada, Allah memujuk kita. Maka apakah yang berlaku bila Nabi Yusuf, si anak kecil, bercakap berujar dengan si ayah, maka si ayah membalas, ya bunayya, qala
Siapakah yang bercakap ini? Ayahnya Nabi Yaqub berkata, wahai anak kesayanganku, ya bunayya. Ya, si anak cakap ya abati, yang si ayah cakap ya bunayya. Dua-duanya itu hubungan komunikasi anak ayah, dan ini anak lelaki dengan ayah. Biasanya kalau anak dengan ibu ini biasa. Betul, tapi anak dengan ayah bercakap, dan ini bukan perkara biasa. Bukan sekadar minta duit, tetapi ini pasal mimpi. Allah. Ini sebagai satu misalan ataupun sebagai satu contoh uswatun hasanah. Bapa mithali di dalam Al-Quran, salah satunya adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Yang kita doakan tuan-tuan, saya tuan-tuan sekalian ustaz ya, kita menjadi ayah yang dapat Allah mencontohi kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kata Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, la taqsus. Ya, jangan ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida, ya, nescaya nanti mereka akan buat tipu daya kepada kamu. Ya, jadi ini kalau kita melihat kepada bahagian psikologi dalam sebuah keluarga, adik-beradik, sebenarnya yang pertama la taqsus ru'yak, maksudnya apa? Nabi Yaqub kata jangan ceritakan mimpi kamu. Ibu ayah, kita boleh belajar parenting, ilmu keibu bapaan kat sini. Maksudnya bukan semua perkara berlaku pada setiap anak perlu diceritakan pada semua anak. Jangan ceritakan semua. Pasal apa? Pasal sebenarnya fayakidu laka kaida. Mungkin mereka ini nanti si ayah dah tahu dah si anak ni potensinya bagaimana, bahawa ada anak mereka yang ini mungkin akan membuat satu tipu daya. Kaid, dan kaid ini ada dua maksud ustaznya. Kaid untuk buat kebaikan ataupun kaid untuk membuat keburukan. Dia bukan makar. Kalau makar dalam bahasa Arab maksudnya membuat komplot untuk menjatuhkan seseorang. Tetapi fayakidu laka kaida ini tipu daya, tapi kadang-kadang tipu daya untuk buat kebaikan pun ada. Ya, Allah menggunakan perkataan ini, dan juga untuk keburukan. Jadi Nabi Yaqub tahu bahawa abang-abangnya ini boleh buat begitu. Ada potensi itu, jadi jangan cerita. Ya, bagi ibu ayah, kadang-kadang ada ibu ataupun ada ayah je kalau boleh nak cerita segala-galanya. Kan? Cerita si anaknya begini, cerita pada si abang bila dengar si anak, contohnya lah ya, kalau si adiknya dapatlah aiskrim. Contohnya kan. Dia dapat makan aiskrim tapi beli satu je dalam kereta kan. Tak payahlah cerita kepada si abang. Pasal kalau tidak nanti abang kata, itulah abah sayang sangat kan, tak adil contohnya kan. Padahal ayah ada duit untuk beli satu aiskrim sahaja ya. Jadi ini kemahiran yang boleh kita belajar daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin, iaitu sesungguhnya syaitan ini kepada manusia adalah musuh yang nyata. Jadi bila dibuat adik-beradik yang si abang ni buat perangai yang Nabi Yaqub bukannya benci kepada anaknya. Betul. Tidak bermusuh dengan anaknya, tetapi Nabi Yaqub makin jelas pemusuhan syaitan ini adalah real. Di mana syaitan kalau boleh tuan-tuan, dia nak memusnahkan keluarga kita, nak memusnahkan hubungan adik-beradik, nak memusnahkan hubungan suami isteri. Jadi yang ini jelas oleh Nabi Yaqub sebagai pelajaran untuk kita bersama. Maka pada ayat yang ke-6, wa kadzalika yajtabik, ya, ini adalah nasihat daripada Nabi Yaqub kepada anaknya Nabi Yusuf, ya, iaitu demikianlah Tuhan memilihmu. Dalam Al-Quran ada istilah ijtaba, ada istilah mustafa, istafa ataupun ikhtiar. Semua itu pilih, tetapi bila pilih ikhtiar berdasarkan kebaikan, istafa pilih tanpa ada sebab, Allah pilih sahaja, ya. Tetapi ijtaba pilih dengan ada kriteria. Ya. Jadi di sini apa kriteria yang menyebabkan Tuhan yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits? Apa yang menyebabkan Allah pilih Nabi Yusuf? Ya, macam mana Nabi Yaqub boleh cakap kamu ni dipilih oleh Allah pasal kamu ada kriteria? Rupanya Nabi Yaqub sudah nampak dah kriteria yang ada pada Nabi Yusuf berdasarkan perkataan pada ayat nombor 4 yang kita tengok semalam Ustaz. Ya, bila Nabi Yusuf boleh cakap ya abati, ini maksudnya apa Ustaz? Sopan. Ini akhlak kecil-kecil dah bersopan. Ada yang anak kecil dia tak bersopan. Apa begitu je kan. Ini ya abati. Subhanallah. Ya, dia dah nampak dah ini potensi anak ini akan jadi amat bersopan bila dewasa nanti. Satu.
Yang keduanya ialah bila disusun perkataan inni raaitu ahada asyara kaukaban yang kita lihat semalam, tersusun mula-mula bintang, betul, kemudian matahari, kemudian bulan. Susunan itu bagi Nabi Yaqub alaihissalam adalah satu perkara yang amat tersusun. Ini potensi yang amat penting. Betul. Jadi Allah menyatakan ataupun Nabi Yaqub menyatakan wa yuallimuka min ta'wilil ahadis, ya, dan dia mengajarkan takwil ahadis. Menarik perkataan takwil ini Ustaz, ya. Ada perkataan takwil, ada perkataan istaftian, ya, istaft, dan juga ada perkataan takbir. Takbir memang untuk mimpi. Betul Ustaz. Kalau istafti itu adalah untuk menguruskan benda yang kompleks. Kalau katakan takwil, untuk menguruskan sesuatu yang mengelirukan, yang keliru. Al-ahadis ini satu mimpi tetapi juga segala perkataan yang ada. Maksudnya nanti Nabi Yusuf akan berjumpa dengan wanita yang menggoda, dengan orang yang masuk penjara. Semuanya bila tengok sahaja, Nabi Yusuf dapat menyusun dan menyelesaikan kekeliruan. Jadi ini potensi yang dilihat oleh si ayah. Wa yutimmu ni'matahu alaik, ya, dan Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada kamu dan juga kepada keluarga Yaqub. Nabi Yaqub nak beritahu kamu nanti akan membanggakan keluarga kita. Subhanallah, ini cara ayah bercakap kepada anaknya. Kama atammaha, sebagaimana telah diberikan kepada Ibrahim wa Ishaq, kepada nenek moyang kamu dahulu. Allah sempurnakan. Inna rabbaka alimun hakim. Allah ini amat mengetahui, Allah ini amat bijaksana. Allah tahu sebenarnya daripada ilmu Allah berikan pada kamu ilmu takwil hadis, ya, dan Allah ini maha bijaksana kerana ada sesuatu yang Allah tengah susun untuk kamu. Ini cara nasihat yang penuh syarat Ustaz, ya. Cara bagaimana Nabi Yaqub menaikkan esteem anak yang bergetar-getar ni, kan. Dia cakap semalam tu raaitu, ya, kemudian apa lagi, raaituhum, 2 kali. Maksudnya anak ini dia terkejut dengan isi mimpi tersebut, tetapi anak ini sudah ada potensi yang Nabi Yaqub nampak. Dan selepas itu Allah memberi komentar, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ini adalah kisah Yusuf, ya, pada Nabi Yusuf dan juga saudaranya. Bukan sekadar Nabi Yusuf, ya Ustaz. Saudaranya ada pelajaran. Ya, subhanallah. Kita boleh belajar banyak ilmu psikologi, sosiologi, parenting, macam-macam ilmu. Ayatul lisailin, ini adalah kebesaran Allah SWT kepada orang yang muttaqin ke, mukminin ke, sailin, orang yang menyoal, Ustaz. Betul. Ya. Yang pertama yang menyoal adalah orang-orang Yahudi, yang bertanya pada Nabi tentang Nabi Yusuf, pasal Nabi Muhammad tak tahu sangat pasal Nabi Yusuf. Tapi lebih daripada itu ialah kalau kita bersoal jawab, ya, soalan ataupun soalan ada kaitan dengan masalah problem based learning. Sebenarnya dalam sistem pendidikan, dia menyebabkan seseorang itu akan dapat tangkap pelajaran yang amat hebat, dan ia ada kaitan dengan berfikir aras tinggi sebagaimana kita bincang semalam. Betul. Bila ada bahasa Arab, Quran, dia akan menyebabkan akal kita itu akan diproses lebih tinggi. Ini yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita nak baca ayat nombor 8. Yes, apakah yang berlaku pada babak seterusnya? Silakan Ustaz. Kamera di Ustaz Tarmizi sekarang. Okay. Allahu akbar. Menarik, ya, surah Yusuf ini. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan, share. Jemput share, ajak kawan-kawan kita belajar dan juga memerhatikan surah Yusuf ni. Betul. Kisah satu keluarga yang subhanallah Ustaz sebut tadi, ya, ada parentingnya, macam-macam ada dekat dalam ni. Jadi mari kita baca ayat yang ke-8 Ustaz. Ayat yang ke-8 kita cuba baca dengan mujawad Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي Sadaqallahul azim.
ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah daripada kita, padahal kitalah golongan yang kuat, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata, dhalalim mubin. Nah, ini anak sedang membawang pasal ayah dia. Nak ceritanya tuan-tuan ya, dalam seorang nabi ya, ada anak dia pun buat perangai ya. Jadi nak ceritakan bukan pasal ayahnya tak buat kerja ya, tetapi ini adalah psikologi fitrah yang ada boleh berlaku dalam jiwa anak ya, kerana mereka sedang belajar, sedang membesar, maka Allah bawakan perkara ini untuk kita sama-sama belajar. Idh qalu ya, iaitu ketika apa, kamera sekarang ini difokuskan pada siapa Ustaz? Bukan lagi kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, dia pergi kepada Nabi. Kepada saudara-saudara Nabi Yusuf ya, abang-abang dia. Mereka cakap apa? La Yusufu wa akhu ya. La itu penekanan, maksudnya Yusuf ni, Usuf ni kan ya. Yusuf ni dan juga saudaranya Bunyamin ya, tak dinyatakan namanya, dicintai lebih kepada abah berbanding daripada kita. Betul. Dia dah mula dah ya. Wa nahnu usbah, kami ni adalah yang lebih kuat ya. Usbah ini juga ada kaitan dengan kelompok ataupun geng Ustaz ya. Nombor antara 5 hingga 9 orang hingga 10 orang. Ya, nak ceritanya mereka ni adalah daripada ayah ibu yang berbeza ya. Yusuf dan juga Bunyamin ibu berbeza dengan yang abang-abangnya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Si adik abang-abang ni dia mula membawang ya. Jadi bila membawang, dalam situ ada perkara dengki yang masuk. Apakah yang berlaku bila orang dengki? Dia akan menyebabkan dia merancang sesuatu yang tidak baik. Apakah perancangan mereka? Kita tengok dulu perkataan pilihan kita Ustaz ya. Okey, mari kita sama-sama perhatikan. Iaitu kada ataupun kayada, merancang, menipu, memperdayakan, 24 kali di dalam Al-Quran, dan ini digunakan pada ayat nombor 5, menceritakan bahawa tipu daya itu boleh jadi untuk kebaikan, tipu daya itu ada juga untuk keburukan. Tetapi Nabi Yaqub tahu bahawa kalau ia tidak diuruskan dengan baik, mereka boleh berbuat sesuatu yang menghancurkan dalam hubungan kekeluargaan adik-beradik. Ini boleh berlaku pada mana-mana keluarga. Jadi kita akan saksikan babak seterusnya Ustaz. Sebentar lagi kita berehat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Sebelas bintang matahari dan rembulan bersujud padanya. Sikit sajalah, teaser saja. Dapatkan yang original. Sambungan dia Yusuf alaihi salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, saya kira tanya anak-anak mesti dia ingat lagu ni. Masya-Allah. Lagu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Saya tak sempat nak baca banyak tadi ataupun nak lihat banyak. Sikit itulah berkongsi. Sedikitlah untuk kisah Nabi Yusuf pada hari ini. Banyak lagi halaman-halaman yang lain kita sambung lagi nanti. Untuk lagu tu Ustaz insya-Allah. Nasyid Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ingin melihat sejenak perkongsian kita dari sudut tajwid yang kita nak menyambung. Saya kira hari ini kita nak kongsi tentang perbezaan antara alif lam asy-syamsiyah dan al-qamariyah, dan juga contohnya dalam halaman ini. Mari kita saksikan sama-sama paparan yang disediakan untuk kita melihat tentang alif lam al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Baik, perbezaan antara lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Okey, lam qamari iaitulah izhar, yakni dilafaz lam itu. Jelas bunyi lam itu, al tu, dan di atasnya ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Atas lam itu ada tanda mati atau tanda sukun dan mempunyai 14 huruf. Baik. Bagi lam syamsi pula ataupun lam syamsiyah pula, dia adalah lam itu diidghamkan, yakni tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan, dan tanda dia ada tanda tasydid ataupun sabdu. Jika lam qamari tadi tanda macam O tu, bulat tu, sukun ataupun tanda mati. Tapi lam syamsi ada tanda sabdu,
ada tanda sabdu ataupun tasydid kan. Dan juga mempunyai 14 huruf. Ada juga 14 huruf. Jadi mari kita lihat contoh kalau kita menyaksikan dalam surah ini, dalam halaman yang ke-236 ini, kita melihat pada ayat yang kelima atas sekali. Ayat itulah yang pertama, lam syamsi ataupun alam asy-syamsiyah, iaitu innasyaitana. Innasyaitana, di atas huruf shin ada sabdu. Jadi lam itu dia tak bunyi, jadi idgham. Innasyaitana. Baik. Adapun lam qamari, kita perhatikan itu di atas huruf lam ada tanda sukun lil insan. Lil insan, insani. Jadi itu kena jelaskan bacaan kita, perbezaan di antara lam qamari dan juga lam asy-syamsi, Ustaz. Itu sekadar kita ulang kajilah, Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi bercerita tentang lam syamsiyah dan juga lam qamariyah. Teringat semalam perkongsian Ustaz T kita menarik menarik yang bulan, bintang. Ya, betul. Bila matahari bila bulan menyuluh kepada bintang itu, dia tak makan, tapi bahkan dia menyinari. Mana jelas tu al-qamari itu. Betul. Adapun asy-syamsiyah tu dia macam seolah menelan. Menelan Jadi ada syaddah tadi tu. Syaddah, ada sabdu sebentar tadi. Jadi itu kefahamannya, dan dia ada kaitan juga dengan keibubapaan. Betul, ibu dan ayah ni ayah ni dia nampak sebiji kan, bin Fazrul kan. Tapi kalau katakan emak, dia sekali dalam anak itu, dan betapa pentingnya ibu mendidik dengan baik akhlak anak, kerana ia masuk dalam diri anak, dan akhirnya nampak juga si ayahnya jugalah kan, bin Fazrul. Apakah yang berlaku kepada anak bin Yaqub maka anak-anaknya tadi itu Yusuf bin Yaqub, Bunyamin bin Yaqub, dan juga nama abang-abang lain juga akan kekal dan perlu diberi perhatian. Betul, jadi inilah yang kita ingin sambung daripada ayat yang kita baca sebentar tadi. Tadi kita sampai ayat nombor 8. Betul, melihat kisah kamera kepada abang-abang. Betul, Ustaz. Kami nanti ni sambung. Nanti Jadi bila mereka dah kata bahawa Yusuf ni kan, dia ada la Yusuf, bukan Yusuf saja, la Yusuf, maksudnya dia tekankan pada Nabi Yusuf. Mereka tak puas hati sangat dicintai oleh abah, oleh ayah, berbanding dengan kami. Maka pada ayat nombor 9 itu, bila kaedah yakid ataupun kaedah ini, komplot ini, dia mula-mula caranya ialah berkumpul. Lepas tu cakap benda tak puas hati. Lepas itu dia mula merancang untuk buat perkara tak baik. Bahaya berkumpul ni. Itu berkumpul ni istilah dalam sosiologi namanya group think. Dia bila grouping itu, dia kalau mula cakap benda tak puas hati, mengumpat, membawang, bersedia, lepas itu hasad akan masuk, Ustaz. Itu sebabnya kalau tuan-tuan berkumpul, kalau benda tak puas hati ni cakap berpada-pada. Kalau katakan dia membawa kepada penyelesaian, okey, tapi kalau membawa kepada kedengkian, itu yang bahaya. Kata abang mereka, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Terus pasal dengki punya pasal itu, dia kata bunuhlah Yusuf ataupun buanglah dia ardan, iaitu di satu tempat. Ardan ini maksudnya indefinite, maksudnya sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya mereka pun tak tahu nak buang kat mana. Dia cakap buang dia, yakhlu, pastikan dia tertumpah laku. Lepas ini ayah akan beri perhatian kepada kita, kepada kamu semua. Yakhlu itu maksudnya khalwah, maksudnya fokus, hanya perhatian abah lepas ini hanya kepada kamu semua. Kalau kita bunuh Yusuf ataupun kita buang dia satu daerah yang tidak pasti. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas tu kamu boleh jadi orang yang bertaubat baik. Dia ada pula justification. Dia boleh cakap bahawa kita dah buat ni, kita bunuh ataupun kita hantar dia, nanti bila kita dapat perhatian, kita jadi baik kan. Sekarang ni kita tak jadi baik. Mengapa kita tak jadi baik ni? Pasal kita tak dapat perhatian daripada ayah. Ayah cinta sangat, sayang sangat pada Nabi Yusuf. Ini pembawangan. Mereka mengumpat pasal ayahnya, dan perkara ini tidak boleh disuppress, tidak boleh ditekan. Benda ini berlaku, adik-beradik, dan dalam keadaan organisasi pun, saatnya dalam masyarakat pun perkara ini boleh berlaku. Bila orang dapat kelebihan sikit, ada orang lain dia akan mula saya tak puas hatilah dengan dia. Maka dia akan mula buat sesuatu perancangan untuk menjatuhkan orang tersebut, kecuali bagi orang yang sedar bahawa itu adalah perkara yang salah. Jadi
adakah mereka akan bunuh ataupun mereka akan buang salah seorang daripada abang-abang ini, salah seorang ketuanya itu, dia bercakap. Apa perkataannya? Kita baca ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, menarik, semakin menarik. Ingatan demi ingatan diberikan kepada kita, dan kita nak sambung apa lagi perkara yang berlaku, kisah yang berlaku seterusnya, Ustaz. Ya. Dan menarik juga dalam ayat-ayat yang kita bakal bacakan ini, antaranya ialah kita akan baca bermula pada ayat 10 saya. 10. Ayat yang ke-10. Iaitulah ayat yang ke-11 kita nak perhatikan sedikit, iaitu kalimah yang bergaris. Saya kira dalam Quran atau mushaf tuan-tuan dan puan mungkin ada garis. Digariskan pada kalimah itu la ta'manna itu. Itu sebenarnya dipanggil bacaan ishmam, ataupun ar-raum. Dia ada dua cara, baca ishmam atau baca raum. Jadi untuk contoh yang ini memang kena buka emas. Kena buka. Mohon izin sebab dia nak sebutan dia tu nak sebutan dia ni alamak tuan-tuan dia dah buka ya. Saya payah. Okey. Iaitulah pada kalimah la ta'manna ni, cara baca dia ialah kita kena muncungkan mulut kita seolah-olah kita membariskan dhammah mim tu. Sebab dia asalnya la ta'manuna. La ta'manuna dihasafkan satu nun, jadi dia jadikan sabdu la ta'manna. Tapi dia ada ishmam tu. La ta'manna. Sekali lagi ya. Contoh, qalu ya abana ma laka la ta'manna. Dengar dulu la ta'man, lepas tu muncungkan seolah hidup nun itu. La bunyi tak gaya ataupun gerakan saja. La ta'manna. Boleh ke? Boleh tu, insya-Allah angguk nampak tu. Subhanallah. Kan? Dan kalau yang raum, wajah raum tadi, dia melemahkan bunyi nun yang kedua. La ta'manna. Maknanya hidup tapi dia lemah. Tapi kedua-dua cara ini tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti baca dengan guru. Guru kena sama. La ta'manna. La ta'man. Muncung, kena muncung. Jangan malu-malu belajar, tak boleh. Jadi kena praktikkan, kena cuba supaya bacaan kita pada kalimah itu tepat. Baik. Jadi insya-Allah kita nak mula bacaan kita pada ayat yang ke-10 Ustaz. 10 ya. Dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Allahu Akbar, mereka sangat bersungguh Ustaz dengan Al-Quran ni. Semalam saya sempat bersama dengan ada ahli Korea Ustaz. Long, nama Kak No, apa tu, Cik Su, semua kirim salam pada Ustaz Fazrul dan semua sahabat-sahabat Al-Quran bersangat bertuah Ustaz dapat mengikuti pengajian Al-Quran Ustaz. Jadi kita cuba la ta'manna ini, ingat muncul ni tak nampak dah pasal dah pakai mask. Tadi dah tunjuk contoh. Jadi kita cuba insya-Allah sama-sama saya bercadang nak baca yang akhir ni Ustaz Fazrul. Kita nak cuba bacaan sikah. Sebab ayat menarik tu, ayat yang ke-13 tu, subhanallah. Kali ini dia punya kamera dah fokus kepada salah seorang abang. Tadi ramai kan, ni fokus zoom. Bersedia. Visual nanti ya. Subhanallah. Okey, jom kita baca tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-10 hingga 14 syarat dengan pelbagai maklumat Ustaz ya. Pada ayat 10 itu salah seorang daripada abang mereka menyatakan la taqtulu Yusuf, janganlah kamu semua membunuh Yusuf, tetapi lemparkannya ke dalam ghayabatil jubb, iaitu lemparkan ke dalam kegelapan telaga. Ya. Tapi al-jub digunakan di sini bukannya bi'ru. Kalau bi'ru itu telaga juga, tapi yang telah dibina dengan batu bata tu Ustaz ya. Maksudnya di tempat yang ada tamadun ya, tetapi kalau bi'ru ini ataupun jub ini adalah telaga yang sekadar buat lubang sahaja di tempat yang mungkin pedalaman yang jauh, dan ini biasanya kita gelarkan perigi buta. Yang dah lama tinggal tak digunakan, yaltaqidhu, pasti dia akan dipungut oleh sayyarah, oleh musafir jika kamu buat ini tanpa kamu fa'ilin, bukannya amilin. Fa'ilin maksudnya kamu buat ni tak payah kisah dah. Betul. Pasal orang yang buat jenayah, dia kena buat itu tanpa ada perasaan Ustaz. Tanpa dia fikir pahala, tanpa dia fikir tentang tujuannya. Kalau dia fikir, nanti dia akan kesianlah ini adik aku ni. Ya. Jadi ini adalah respon daripada si abang. Maka qalu, abang-abang mereka kata terus ya, sekarang ini dia terus saja kamera itu dibawakan kepada abang-abang mereka bertemu dengan si ayah Nabi Yaqub maksudnya pada ayat 11, ya abana malaka, wahai ayahku. Yang ini dia tak guna ya abati. Betul. Ya, dia guna ya abana. Nak ceritanya mereka ni kasar sikit orangnya ya, dan dia cakap apa, malaka, apa pasal engkau ni. Dia cakap perkataan begitu, karakter berbeza ya. La ta'manna. Yang ini special Ustaz. Pasal sebenarnya bila Ustaz cakap pasal ada Ishmam tadi tu ya, Ishmam ke Ar-Raum? Ishmam ya. Maka sebenarnya bergabung dua maksud kat sini. Sebenarnya la ta'manna ini maksudnya ialah kamu tak payahlah percaya kami. Dia reverse psychology. Dia cakap pada ayat ni, kau tak payahlah percaya kami. Satu. Tapi la ta'manuna ya, kalau la ta'manuna ialah abah ni memang tak percaya kami. Satu statement. Tadi reverse psychology. Betul. Dua-dua tu bergabung jadi bacaan tadi Ustaz. Dia ada la ta'manuna, nuna ni mulut saya pun tak nampak asalnya, tetapi bila digabungkan la ta'manna jadilah la ta'maun yang Ustaz cakap tadi. Dia muncung je, gerak mulut je, bunyi tak ada. Tak ada bunyi, tak ada. La ta'manna gabung ya. Gabung. Subhanallah. Jadi nak ceritanya mereka ni tak puas hati dengan ayahnya. Kamu ni tak percaya kami lah, tak payahlah percaya kami. Sebenarnya nak suruh abah percayalah saya kan. Okey. Dan itu wa inna lahu la nasihun, sesungguhnya kami akan uruskannya. Dia dah mula cakap baik-baik ya. Dia cakap kami akan jaga kan. Hantarlah ya, biarlah dia bersama dengan kami besok pada ayat 12, ghadan besok. Biarlah dia yarta, iaitu dia happy ya, dan bermain. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan jaga dia. Sekali lagi ya, awal-awal macam tak puas hati, tapi lepas tu dah lanasihun lahafizun. Maka Nabi Yaqub bercakap pada ayat yang ke-13, qala inni layahzununi, ya, sebenarnya aku benar-benar sedih. Masya-Allah. Dan juga
kalau dia pergi bersamanya, dan juga aku bimbang kalau dia dimakan oleh serigala. Pertama sedih, yang kedua takut. Sedih ni tuan-tuan sekalian adalah benda yang telah berlaku. Betul. Dan takut, bimbang kalau benda yang akan berlaku. Betul. Ya. Sedih apa ni sebenarnya? Betul. Sebenarnya benda belum berlaku lagi. Mereka tak bawa lagi Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yaqub dah cakap sedih disebabkan apa? Bila dia dengar sahaja si anak ini, abang-abang ni cakap bahawa malakala ta'manna, ya, dan kemudian dia cakap tak apa, kami akan jaga, kami akan bawa dia pergi bermain. Komplot sudah berlaku. Subhanallah. Ayah boleh baca begitu sekali. Ya. Macam mana dia, anak-anak ni menyatakan kami tak puas hati, yang penting bawalah, biarlah kami dia bermain dengan kami. Kami boleh jaga dia. Bercampur-campur mesej itu, si ayah dah tahu dah komplot sedang berlaku. Tetapi bila dah berlaku begini, adakah ayah akan menghalang? Kata Nabi Yusuf, wa akhafu an yakulahu adh-dhi'bu. Aku bimbang nanti dimakan oleh seekor serigala. Ada alif lam ni saja. Alif lam qamariyah ke syamsiah? Syamsiah. Az-dhi'b. Qamar. Syamsiah. Okey, kena baca. Jadi az-dhi'bu tu, alif lam itu menunjukkan Nabi Yaqub dah tahu dah ada serigala tertentu yang akan makan. Masya-Allah. Dah tahu. Macam mana dia boleh tahu? Sebenarnya Nabi Yaqub dia sedang bercakap dengan anak yang sudah membuat komplot. Orang ada komplot ni Ustaz, kalau kita beritahu kamu nanti akan jadi serigala yang akan memakan, membunuh adik kamu, lebih kurang begitu. Orang yang buat komplot kata, saya bukan serigala, saya bukannya akan bunuh, tak ada. Jadi bila berdepan dengan orang yang ada masalah cara berfikir, dia tak boleh direct macam tu, dia akan lawan balik. Betul. Jadi ini banyak sangat perkara ini, dan mereka membalas qalu la in akalahu zibu, kalau dimakan sungguh jika dia diterkam oleh serigala, padahal kami adalah usbah, kami ni kuat, sesungguhnya kalau demikian kamilah orang yang rugi. Jadi dia masih lagi nak cakap kami boleh, kami kuat, ya. Jadi Nabi Yaqub dah sedih dah ni. Allahuakbar. Perancangan sudah berlaku, kan? Dan dia takut, dia nyatakan kebimbangan, apakah respon daripada adik-beradik, abang-abang ini, adakah mereka akan bawa untuk bermain atau tidak? Jadi bawa kita esok kita akan sambung saja. Bukan hari ini, okay? Membawa pada resolusi kita halaman 236, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, urus emosi anak-anak yang pelbagai ragam dan kekadang hasad sesama sendiri, ya, bukan sekadar dalam satu keluarga tetapi juga dalam organisasi pun sama ada perkara berlaku. Elakkan berkata sesuatu kesan daripada hasad, ya. Maksudnya jangan sampai kita bercakap sesuatu yang diasaskan kepada hasad, tidak puas hati sebagaimana abang-abang Nabi Yusuf. Sentiasa berjaga dari hasad dalam sesuatu keluarga sebagaimana ayat yang ke-11, iaitu apabila si abang menyatakan pada si ayah untuk memberitahu bahawa mereka sedang merancang sesuatu dan menyatakan tidak puas hati. Itulah antara asas hasad yang perlu dielakkan. Kita doa sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Di penghulu segala hari ini ya Allah, dikurniakan barakah, rahmat, keampunan daripadamu ya Allah. Diampunkan juga muslimin dan muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, mentaati perintah-Mu ya Allah, berusaha sedaya upaya kami untuk kami khidmat buat ibu dan ayah kami. Dan juga ya Allah, saat ini kami mohon kepadamu, jadikan anak-anak kami nanti anak-anak yang saleh dan salihah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima doa kita Ustaz ya, agar keluarga kita, organisasi kita terjauh daripada hasad ini. Betul, kerana ia memang boleh berlaku pada bila-bila masa, tetapi diuruskanlah dengan cara yang baik. Ketua kena ada. Nabi Yaqub uruskan anaknya dengan baik. Betul, ya. Kalau tidak memang rosak sesebuah keluarga. Inilah yang kita ingin bina
gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang agar masyarakat tidak dipenuhi membawang dan hasad di antara satu sama lain. Kita akan bertemu ulangan pada malam ini dan insya-Allah esok pagi Ustaz. Jangan lupa untuk vaksin untuk didapatkan dan insya-Allah moga-moga tuan-tuan dimudahkan dan kita bertawakal kepada Allah SWT. Negara kita, dunia ini akan dipelihara keselamatannya dan kita bertemu lagi menyambung besok pagi. Abang-abang Nabi Yusuf nak bawa berjalan ke tidak berjalan. Betul. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.